Kita berjumpa lagi pada minggu ini. Safwan Al-Badalsa di sini. Dan minggu ini pula kita akan membincangkan mengenai modal. Jangan lupa subscribe ke Secret TV dan tekanlah bell ke notification. Apa semua tekan, Kita tahu setengah ada kita punya kawan-kawan kita yang nak berjinak-jinak dalam bisnes vape ni. Kadang-kadang dia tertanya-tanya, berapa modal nak buka kedai vape ni? Macam mana kos dia? Berapa ribu yang cukup? Jadi hari ini kita akan jelaskan berapa kos yang kita perlu ada di tangan untuk kita membuka sebuah kedai vape. Okay. Yang pertama, mana-mana bisnes pun kita mesti mulakan dengan tapak perniagaan kita dulu. Jadi kita punya kedai lah. Kita tengok kedai-kedai yang biasanya bukan di bandar besar ataupun sekadar luar bandar. Kita anggap dalam satu unit kedai kita perlukan dalam sewa bulanan yang lebih kurang RM1,000. Jadi untuk permulaan biasanya nak masuk kedai ni, bila kontrak dengan tuan kedai, tuan bangunan tu mestilah kita akan ada 2+1 sewa. Lagi kita kena ada sediakan untuk utilities, elektrik, air, internet. 2+1 campur dengan utility. Dan kadang-kadang ada juga yang tuan bangunan tu minta 3+1. Jadi secara kasarnya perlukan RM5,000 untuk kita menyewa kedai. Itu nombor satu lah. Bila dah dapat kedai, dah dapat tapak, dah dapat satu bangunan yang kita rasa sesuai untuk kita buka kedai, apa yang kita perlu buat? Mestilah kita perlu buatlah renovation sikit untuk penyediaan tempat yang elok. Cat balik, buat ceiling ke, tambahlah sikit kita punya display rack ke, ataupun wiring yang baru, piping ayak yang baru, dan juga kita punya furniture yang dalam kedai tu lah. Buat yang cantik-cantik kita perlukan lebih kurang RM10,000 untuk kita set up balik. Tapi kalau kata dapat kedai yang bekas penyewa dulu, tinggal barang-barang yang furniture yang okey-okey, kita beruntung lah. Tak perlulah kita nak spend begitu banyak. Kalau dapat kedai yang kosong, RM10,000 dah RM15,000 dah. Kedai pun dah elok, dah fully furnished. Mesti kita nak letak kita punya produk. Jadi produk ni saya kata ini antara yang agak keras lah. Kita ada macam-macam produk, kita ada flavor, kita ada device. Jadi benda-benda ni kita perlu ada banyak selection. Takkan nak buat 1-2 produk saja, 1-2 flavor saja. Siapa nak main kedai kita macam tu kan? Jadi kita perlu ada wide selection. Kita perlu ada brand-brand yang viral, yang popular pada masa kini. Tak boleh lah kita nak ambil produk-produk yang dah lama-lama, yang murah-murah. Siapa nak main? Macam tu lah. Kita kena ada research sikit produk apa yang kita nak bawa masuk, dan pastikan kita punya lingkungan kos untuk produk tu lebih kurang RM15,000 ke RM20,000. Dengan banyak tu rasanya memang cukup lah. Rack kita penuh lah. Display semua memang agak-agak boleh menarik perhatian pelanggan lah. Jadi yang keempat, kita mesti ada rolling capital. Kita jangan anggap first time kita set up kedai kita, bubuh semua produk dalam kita punya display, kita anggap ini customer mesti high demand lah ni, mesti mai beli sini, beli situ, beli ni, beli tu. Kadang-kadang tak juga. Kadang-kadang ikut juga local demand dia macam mana. Kadang-kadang ada setengah tempat ni dia tak berapa suka flavor yang sejuk-sejuk, tak mau yang keras-keras, mau yang lembut-lembut. Jadi sebulan 2 yang pertama tu ialah kita nak tengok lokaliti kita, taste yang macam mana, crowd yang macam mana, consumer yang macam mana. Jadi rolling capital ni penting untuk kita standby market kita dari hari ke hari. Dah ada 4 kategori yang penting ni. Jadi semuanya menggunakan calculation 5, 10, 15, 20. Macam tadi saya cakap pada awal-awal tadi, lingkungan RM50,000 ke RM60,000 kos yang kita perlukan untuk kita buka kedai vape yang sederhana. Ada orang akan tanya, Mamat ni buat calculation dasarkan mana tax ni? Tak juga. Kita pun memang dalam industri vape jugalah. Kita pun memang kita ada kedai vape lah, The Secret Vape Shop. Jadi pengiraan yang kita buat tadi ni memang berdasarkan kita punya first hand experience. Memang kita telah alami dan kita dah kira, dah kita buat jalan kerja apa semua, bentuk lazim apa semua lah, kalkulator semua kita pakai. Memang macam ni lah kita punya calculation secara kasar untuk kita buka sebuah kedai vape. Tapi kadang-kadang tak semua orang ada modal yang macam itu. RM50,000 tu bukan nilai yang berpulak wallet RM50,000 pulak RM50,000 dah juga. Kalau katanya kita tak boleh start big, kita start dengan small and consistent. Kita mungkin boleh mulakan bisnes kita dengan book sale pun boleh, jual atas motor pun boleh. Kita be kreatif, kita try, kita kreatif, kita try.
Biar kita merasa dulu macam mana taste-nya kita duduk dalam bisnes vape. Tapi jangan lupa, pelesenan pun penting. Kita tak boleh buka kedai tanpa lesen, nanti jenuh bandaran mangkuk semua. Secara ringkasnya, kedai vape ni pelesenan dia di bawah kategori kedai barangan elektronik. Sebab kita tak ada lagi lah kedai spesifik yang dalam kategori vape. Dan juga kita masih fight, kita masih berusaha sama-sama dengan kita punya persatuan peniaga vape. Kita nak fight dan kita dapatkan lesen yang khusus untuk kedai vape. Cuma sekarang kita share dengan barangan elektronik lah. So kita berjumpa lagi minggu depan dalam topik yang semua dalam industri vape. Kita akan cover semua. Okay, kita berjumpa lagi pada minggu depan.